Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Semua pelajar-pelajar tingkatan 1 yang menonton video ini ya. Okay, first and foremost, kalau belum subscribe, please subscribe and then share this video with your friends and my link supaya ilmu ini dapat dimanfaat bersama ya. Terutama kawan-kawan yang mungkin cikgu dia sakit tak datang dan sebagainya, ataupun ada topik-topik sebelum ni yang dia tak faham walaupun dah belajar. Ya, sebab saya punya sains ni mengikut buku ini ya, buku sekolah ya. So dia ada muka surat berapa hingga berapa tertulis dalam tajuk setiap video. Okay, then seterusnya betulkan niat belajar lillahi ta'ala ya. Okay, so after you have to have this book in front of you, what you should do is you open page 144. Sebab saya berhenti sebelum tu pada video yang lepas adalah muka surat 143. I was talking about takat lebur dan takat didih. Bila takat lebur, keadaan dia pepejah tukar jadi cecair. Takat didih, cecair tukar pada gas ya. Telah nyatakan ada 4 bahan dalam jadual 5.2 tersebut tentang takat lebur dan takat didih. Sangat berbeza antara 4 bahan tersebut. Okay, so yang air yang awak mesti tahu adalah 0 degree Celsius untuk takat lebur dan 1 degree Celsius untuk takat didih kalau ianya adalah air tulen ataupun pure water. Air yang telah disuling ataupun distilled water. Ya. Okay, so now in page 144 kita lihat ketelarutan. Nanti bila tingkatan 2 lebih detail kita belajar tentang ketelarutan ya. Kita kena faham apakah ketelarutan. So bila disebut ketelarutan, kata akarnya larut. Bila larut ialah bolehkah sesuatu bahan itu untuk melarut atau masuk di dalam pelarut. Kalau katakan garam adalah zat terlarut. Kemudian pelarutnya adalah air. Kalau katakan gula adalah zat terlarut, pelarutnya adalah air. Bila dah campur, dah kacau, dia menjadi larutan. Itu maksud ketelarutan. Okey, gambar 5.6 ialah tentang gula dan air kopi. Okey, ketelarutan suatu bahan bergantung pada apa? Ada ciri-ciri, 2 ciri iaitu fizik dan kimia. Bahan larut itu sendiri ataupun zat terlarut itu sendiri dan juga pelarut itu sendiri. Oleh sebab bahan yang berbeza mempunyai kebolehan melarut yang berbeza, jirim juga boleh dikelaskan mengikut ketelarutan bahan tersebut. Contohnya, kita masukkan gula dalam air ya, ataupun gula dalam kopi, ataupun garam dalam air ya. Kat sini untuk diminum tentulah gula dalam air ataupun gula dalam kopi. So, dalam aktiviti 5.3, tujuan diadakan aktiviti ini adalah untuk memberi kefahaman kepada awak tentang mengelaskan bahan berdasarkan perbezaan ciri-ciri dari pelbagai sifat fizik ya. Sebenarnya ini adalah everyday experience awak. Dan kemudian dibuat dalam pelajaran sains bahawa memahami bahawa sains ni tak boleh dipisahkan dengan kehidupan. So kita lihat pertama tentang garam, tentang bahan ni. Bahannya garam. Let's say you have garam. Kemudian ketumpatan berbanding ketumpatan air. Masukkan garam dalam air, maksudnya tenggelam ke timbul? Everyday experience mesti tenggelam, right? Tenggelam, that means dia adalah lebih tumpat pada air. Okey, ketelarutan dalam air, kacau, hilang garam tu, betul tak? So dia larut. Okey, ranting kayu, kalau tengok kat sungai-sungai, dia adalah terapung. So, banding air, dia kurang tumpat. Okey, ketelarutan dalam air, dia adalah tak larut lah. Kalau tidak, tak adalah ranting tu terapung-apung atas air sungai tu. Okey, kemudian minyak masak. Ya, ini pun kehidupan harian biasa. Ya. Kalau banding dengan air, letak minyak atas ke air atas. Ya, berarti air kat bawah, minyak atas. So, bermaksud lebih tumpat daripada air. Minyak lebih tumpat. Ya Allah. Minyak kurang tumpat daripada air. Again, minyak kurang tumpat daripada air. So larut tak? Campur tak minyak dengan air tu? Tak akan campur. Ya. So tidak larut. Gabus. Gabus ialah cork yang tutup botol kaca zaman dulu. Gabus atau apa biasa. Sama dengan polystyrene. Let's say. Masuk dalam air, timbul kan. So dia kurang tumpat daripada air.
Okey, adakah dia larut? Dia tak akan larut. Kalau dia larut, dia tak adalah duduk atas air tu, dia hilang dalam air tu. So, tidak larut. Guli. Guli kaca. Budak-budak sekarang main ke? Zaman saya dulu main lah. Main guli tu. Dan hit dia ada guli. Okey, guli kaca adalah benda gelas. So, kalau air dengan gelas, tentulah guli lebih tumpat. Okey, bila guli lebih tumpat, dia tak campur, dia tak masuk hilang dalam air. That means dia tak larut. Pasir, okey, definitely you can see that kalau laut dengan pasir kat bawah, air kat atas. So tentulah pasir lebih tumpat. Okey, kat sungai pun pasir sungai kat bawah, air kat atas. So pasir lebih tumpat dan dia tak larut. Kalau larut tak wujud lah. Pasir tu dia akan hilang dalam air tu kan. Okey, gula pasir, gula yang buat TO ke apa ke, dia adalah kalau masukkan dalam air, your everyday experience, dia akan turun bawah. So dia lebih tumpat daripada air, dan ketelarutan dalam air dia akan hilang lah bila kacau, dia larut. Serbuk koko pun sama, dia terapung. Tengok Milo lah, biasa orang masak buat air Milo kan, ataupun Milo dia terapung kan. So kena kacau bagi dia campur. So dia kurang tumpat, ketelarutan dalam air larut, sebab dia akan semua campur Tapi dia koko ni susah sikit sebut, sebab sometimes after some time Milo tu ataupun koko nampak dia turun kat bawah So dia akan ada satu istilah lagi, form tu akan belajar. Okay, so kemudian practice formative, you can try 5 contoh jirim. That means apa-apa lah yang nampak. Nampak kat apa-apa yang pejal ke, cecair ke, tapi yang gas tak nampak lah, macam oksigen semua tu tak boleh lah bagi contoh. So you can just say batu, kayu, meja, kaca, pembaris, semua tu adalah jirim. Dua sifat jirim apa? Rujuk balik. Ingat tak dua sifat jirim dalam bab yang dalam video sebelum ni? Cuba rujuk balik dua sifat jirim yang mula saya ajar itu, iaitu dalam muka surat 138 dia mempunyai jisim. That means bila timbang ada dia punya berat dia. Kemudian memenuhi ruang, dia ambil kawasan tu. Tapi kalau satu saja dipenuhi, contohnya cahaya memenuhi ruang tapi dia tak boleh timbang, so it is not jirim. So saya seolah-olah mengulang balik apa yang telah saya ajar. Kalau dah ikuti sebelum ni, awak akan faham lah apa itu jirim. Kalau lupa, rujuk balik. Biasalah manusia ni, nama pun manusia, from the word nasia. Nasia lupa, kita pun lupa. So kita ulang-ulang, insya-Allah kita ingat. Di samping kita mesti berdoa lah sebelum belajar sebagainya, minta Allah bagi kita ingatan yang kuat untuk memahami dan ingat. Okey, kemudian adakah semua hidupan ialah jirim? Nampak tak? Benda hidupan, pokok, binatang, manusia semua tentulah jirim. Okey, sebab dia memenuhi dua sifat tadi, iaitu ada jisim dan memenuhi ruang. Okey, Sarah menyelangkupkan sebuah pikar kosong ke dalam sebuah besen berisi air. Sarah mendapati bahawa air tidak dapat memasuki bikar sepenuhnya. Apakah kesimpulan yang dapat dibuat daripada pemerhatian Sarah? Boleh tak? Air itu dua perkara, iaitu tadi mempunyai jisim, kedua memenuhi ruang. So udara di dalam bikar tersebut adakah memenuhi kedua-dua ciri? Memenuhi kedua-dua ciri, so dia adalah jisim. Kalau tidak, satu je tidak. Okey, so tentang dia punya memenuhi ruang, nampaklah kan, air tak boleh ambil tempat udara tu dalam bikar tu. Yes, memenuhi ruang. Kedua, patut terbalik, tak apa. Kedua ialah boleh timbang tak udara tu. Dah lupa dah. Ingat. Kalau tak ingat, tengok balik muka surat 140. Yang atas tu, aktiviti B tu, menunjukkan bahawa udara mempunyai jisim memenuhi ruang. Kan, macam mana dia akan sengit nanti belon tu bila dia keluar udara. So dia mesti ada jisim. Okay, so that is the answer for number 4. Dan buatkan kesimpulan awak sendirilah. Okey, 5, nyatakan perbezaan antara sifat fizik dengan sifat kimia jirim. Pun kalau tak apa ingat and tak sure, rujuk balik muka surat perbezaan sifat. Kita dapati
Muka surat 140 sifat fizik jirim, muka surat 141 sifat kimia jirim. Kalau dah rujuk dan baca macam kurang faham pula, tengok balik video saya yang sebelum ni. You have to work hard to be successful. Jangan harap sekali dengar je dah lupa, biarlah. Macam dah nak berjaya. Nanti ada kejayaan tanpa usaha, ya. Okay, that's page 144. Now let's see page 145. Okay, the 145 ni adalah 5.2, 3 keadaan jirim. Apakah ketiga-tiga keadaan jirim? You can see around you. It can be pepejal, solid. It can be cecair, liquid. It can be gas. Samalah gas juga. Okay, so kita lihat ketiga keadaan jirim tu sebelum diterangkan kenapa kita nampak bentuk pepejal, cecair dan gas pada suhu bilik. Sebab kita hidup dalam suhu bilik, ataupun tak payah suhu bilik, dalam suhu udara biasa, dalam bilik keluar ke, kita boleh tengok tiga-tiga keadaan ini. So, kenapa boleh wujud tiga keadaan ini? Untuk faham, kita kena faham dulu apakah jirim tu terdiri daripada apa. Jirim terdiri daripada apa? Cuba lihat ayat pertama. Dia kata jirim terdiri daripada zarah-zarah yang seni. Zarah-zarah yang seni, atom. Ini untuk benda tak hidup, ya. Very very small atom. Macam ni, pen ni. Apa menyebabkan dia jadi pepejal macam ni? Apakah menyebabkan dia asas dalam tu dia adalah atom. Dia adalah zarah. Kalau tengok dalam Quran ada ayat zarah. Wa may ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Allah akan balas segala perbuatan baik walaupun sebesar zarah. Allah sebut, mana nampak zarah, dan kita tengok takrif nanti. Allah akan balas kejahatan walaupun sebesar zarah. Tengok ya, zarah ni macam mana keadaan dia. Zarah-zarah ini amat kecil. Amat kecil. Sehingga kan untuk dapat dilihat dengan pandangan mata kasar tak nampak. Macam kita, sel, manusia yang hidup ni daripada sel. Benda yang tak hidup ni daripada zarah. Air tu kan. Dalam tu zarah air banyak. Dalam ni zarah benda bahan ni. Kalau ni besi, zarah besi. Kalau besi dalam tu. Kalau plastik dia punya zarah dalam tu. Okey, amat kecil sehingga kan tidak dapat dilihat dengan pandangan mata kasar mahupun menerusi mikroskop cahaya. You cannot see, so small. So how to see? Yang menyebabkan saintis membuat kajian, zarah-zarah tersebut hanya boleh dilihat menerusi mikroskop elektron, special microscope. Okay, in this activity 5.4, tujuannya adalah nak tunjuk pada awak bahawa jirim terdiri pada zarah-zarah seni yang diskrit. Apa maksud zarah-zarah seni yang diskrit? Dia kecil-kecil dan kemudian dia terpisah-pisah. Terpisah-pisah satu sama lain, bukan dia melekat terus. Okay, so bahannya unit hablocuprum 2 sulfat warna biru dengan air dengan bikar. Okay, prosedurnya what you should do adalah pertama kacau beberapa hablocuprum 2 sulfat di dalam sebuah bikar berisi air. Mula hablo tau. Do you know what is hablo? Crystals. Hablo is crystals. Hablo macam gula, tengok nak buat air tu. Itu hablo. Garam nak buat dalam masakan, itu hablo. Okay, so hablocuprum 2 sulfat ni kita ambil ni sebab dia biru. Kalau ambil garam biasa ke gula biasa tak nampak kan. So di dalam sebuah bikar berisi air. So disuruh tambahkan 50 ml air ke dalam bikar. Perhatikan sebarang perubahan warna larutan. Kadang-kadang logik kehidupan harian je. Bila benda tu dah warna biru mula, kalau tambah air lagi, makin pekat ke makin cair warna biru tu? Logiknya apa? Tentu makin cair, dah tambah air. So, disuruh ulang langkah 2 dan catatkan pemerhatian anda. So, soalan, apakah yang dapat diperhatikan apabila lebih banyak air ditambah? Awak akan kata warna dia akan semakin muda ataupun kurang pekat. Jelaskan pemerhatian anda. Nak jelaskan macam mana? That means zarah-zarah hablocuprum sulfat tu mula-mula dia masuk di celah-celah air yang berapa mil mula?
Dia tak sebut berapa mil mula-mula. Katakan kita buat 50 mil lah mula-mula. So dalam dalam air tu, okey, dalam air ni, let's say, okey, dah ada air. Okey, air ni, zarah-zarah air saya buat besar sikit lah. Patutnya memang dia jauh sikit zarah air sebab dia cair. Nanti bila kita masukkan kuprum sulfat mula seketul besar, dia akan sepah-sepah. Right? Zarah dia, kuprum sulfat 2. Okay, so now bila saya tambah lagi 50 mil air, dia akan jadi ni air tambah lagi tau. Okay, kuprum sulfat tak tambah. So what happen? Yang ini, okay, ini pergi atas. Contohnya lah. Yang ni pergi atas. Yang ni pergi atas. Yang ni pergi atas. Yang ni pergi atas. That's why dia nampak lebih muda. Pengalaman harian memberitahu awak kalau sirap tu mula buat pekat, tambah air lagi, cairlah dia. Betul? Ya. So jelaskan pemerhatian anda. Warnanya adalah warna larutan hablokuprum sulfat tadi menjadi lebih cair, ya. So nak jelaskan ialah ini kerana zarah-zarah hablokuprum sulfat, kuprum 2 sulfat tadi telah masuk di antara celah-celah air yang dah ditambah lagi. Faham tak? Itu logiknya penjelasannya. Awak tahu awak buat hal tu. Sirap tambah air cair, air Milo tambah air cair, tapi awak tak tahu kenapa. Sains sampai tu dia kaji. So apakah kesimpulan yang dapat dibuat daripada aktiviti ini? Kita boleh katakan kita boleh katakan bahawa sesuatu jirim ataupun sini adalah hablokuprum sulfat 2 lah, ya. Kuprum 2 sulfat adalah terdiri pada zarah-zarah seni, ya. Okey, so mari kita jalankan aktiviti 5.4, ya. The next one untuk memahami konsep jirim yang terdiri daripada zarah kecil dan diskrit. So they give you Raja 5.6 dan tulis di situ teori kinetik jirim. Apa kinetik? You have to know di istilah tu lah. Kalau tak faham istilah tu, yang awak baca pun tak faham sangat. That's why yang saya terangkan. Apa diskrit, apa teori kinetik. Kinetik means pergerakan. Teori kinetik jirim, that means dalam sesuatu jirim, dia ada, apa kita kata tadi, daripada zarah-zarah yang sangat seni, yang diskrit, dia tak melekat. So bila kata teori kinetik jirim, dilihat dalam kuning tu, teori kinetik jirim menyatakan bahawa jirim terdiri daripada zarah-zarah halus yang diskrit dan sentiasa bergerak pada semua arah. Subhanallah, Allah buat tak nampak oleh mata kita, tapi it's moving, bergerak. Dalam papan putih ni, dia punya zarah bergerak, tapi sikit sangatlah sebab dia pepejal. Dia bergetar kalau pepejal. Dalam meja atas depan, dalam buku awak tu ada zarah-zarah diskrit. Dia bergerak, dia bergetar sebab dia pepejal. Nanti kita lihat bila dia cair, dia jadi jauh sikit, dia bergerak lebih laju sikit. Tu jadi cair. Kalau pepejal tadi, dia sangat rapat, so dia bergetar kedudukan tetap. Tak nampak lah sebab kecil sangat, ya? Kemudian cair dia jauh sikit. Bila gas, dia lagi jauh. Okey, nak kita lihat tentang kejayaan sains tu saya rasa tak penting untuk saya terangkan. Kita lihat muka surat 146. Dalam muka surat 146 sini dinyatakan zarah-zarah jirim sentiasa berlanggar antara satu sama lain. Dan kalau yang pepejal dia rapat-rapat banyak pepejal, saya lukislah pepejal. Patutnya saya buat nak mudahkan nak faham. Ya Allah. Okey, saya buat ini kan, saya membesarkan berapa kali ganda tak. So patutnya dia kecil tak nampak oleh mata, ya. Okey, kena rata lagi. Okey. So dia sentiasa bergetar.
Banyak ni. Bergetar ya. So that means bila saya buat bergetar, dia katakan ini zarah satu, ini zarah satu. Sebelah punya belah dia bergetar. But it cannot see because it's too small. Okay, sentiasa berlanggar antara satu sama lain. Apabila tenaga haba dibekalkan kepada suatu jirim, zarah akan bergerak lebih laju. So, let's say this is ice. Saya buat dalam 2 dimensi. Ini adalah ice. Okay, so ditukar pada air. Okay, saya terpaksa besarkan. Okay, kita dapati daripada 4 biji ni, sebab 4 juga sepatutnya sama saiz lah. 1, 2, 3, 4. Ini pepejal. Ini cecair. Okey, so apabila tenaga haba dibekalkan, contohnya ais ni pepejal dipanaskan. Tenaga haba dibekalkan, dipanaskan. Apa jadi? Dibekalkan kepada suatu jirim, zarah akan bergerak lebih laju. So bila tadi dia bergetar je sebab dia hampir sangat, sebab tak ada haba. Bila dah panas, dia berjalan jadi jauh. Bila jauh dia gerak laju lah, langgar-langgar each other. Okey, dia gerak. Okey, so bergerak lebih laju. Sebaliknya zarah bergerak lebih perlahan apabila disejukkan. Kalau dah panas tadi, cecair ni kita sejukkan, dia jadi rapat balik. Bila dia hampir sangat, dia bergetar je. Faham tak? It's very important to faham chemistry, kimia. Okey, jirim wujud dalam 3 keadaan yang berlainan, iaitu pepejal. Ni pepejal, cecair. Okey, I make it gas. Wap air. Terpaksa buat besar sikit sebab dia lagi jauh lah sebenarnya. Okay, so that means kita ada 4 biji, patut sama besar juga. Okay, patut sama besar semua ni. Okay, so gas adalah wap adalah bentuk gas. Okay, so kita ada pepejal, cecair dan gas. So, contoh 3 keadaan jirim ditunjukkan pada rajah 5.7 ni pada suhu bilik lah kan. Okey, sebab dia akan berubah kalau suhu lain, sebab dapat haba atau buang haba dia berubah. Okey, tak semua benda lah. Lain jirim lain. So, lihat pepejal. Tentulah cawan seramik tu pepejal. Keras je. Pepejal memang keras lah. Sebab dia hampir tak boleh nak squeeze lah. Hampir tu each other. Tak boleh nak tekan. Tak bagi rapat. Tak boleh lah. Suhu bilik tengok, madu berada dalam keadaan cecair. Air pun keadaan cecair. Kalau kita kata gelas ataupun periuk adalah pepejal. Tapi bila air diletakkan, sama macam madu diletakkan dalam senduk ini, dia adalah cecair pada suhu bilik. Okey, so kemudian gas, wap yang terhasil daripada teh panas berada dalam keadaan gas. Wap tu. Okey, dia saya letak di wap. Ataupun kalau kita tukarkan periuk, okey, periuk besi, pepejal kan. Masuk air, cecair. Kemudian kita didihkan, terbagi tenaga haba, air mendidih, apa keluar nampak berasap-asap tu? Itulah gas. Wap air. Okey, so kita dapati specialnya air ni, yang manusia, haiwan tak boleh wujud tanpa benda ni, iaitu air. Merupakan satu-satunya bahan di muka bumi ini yang wujud secara semula jadi dalam ketiga-tiga keadaan. Ada bahan yang tak boleh jadi gas. Okey, dalam ada yang boleh tiga-tiga keadaan adalah apa tadi? Air, water. Contohnya, air wujud dalam keadaan cecair pada suhu bilik. Tak, rumah kita biasalah keadaan cecair. Suhu bilik, kalau negara kita panas 27 darjah Celsius, dia air lagi. Negara barat pun katakan sejuk, dan nak winter, katakan dah 5 darjah Celsius, masih cecair lagi. Okey, tapi apabila air disejukkan, okey, ambil air, letak dalam bekas, masuk dalam freezer. Disejukkan, air berubah jadi apa? Ais. Ais apa pejal. Kemudian air yang dipanaskan pada suhu 100 darjah Celsius pula akan berubah menjadi steam, iaitu wap. So gambar air ni bermula tengok dia buat dalam bentuk cube.
Dia sejuk, gambar kondor-kondor sejuk. Ais merupakan air dalam keadaan pepejal. Kemudian bila cecair, tengok dia buat macam orang tengah, macam benda tengah swimming. Air wujud dalam keadaan cecair pada suhu bilik. Kemudian tengok dah lari pantas, steam merupakan air dalam keadaan gas. So ketiga-tiga gambar kartun ini adalah mewakili dia punya keadaan jirim tersebut, pepejal, cecair atau gas, ya. Okey, tapi taklah macam ni rupa dia. Ini cuma nak bagi illustration supaya awak faham. Okey, in page 147. Perbandingan sifat-sifat antara tiga keadaan jirim. So, sama ada dia pepejal, cecair dan gas. Sifat dia adalah berbeza. Sifat dalam berbeza. This is very important for you to understand. Kalau tak faham, susah awak nak faham kimia. Hanya asas je. Okey, kita lihat sifat, bentuk dia. Kalau pepejal, kita dapati bentuk dia macam mana? Macam ais tu. Tetap lah kan. Kalau ini adalah pepejal, buku ni bentuknya adalah tetap. Dia tak boleh berubah tiba-tiba jadi kecil ke panjang ke, tak boleh. Okey, kalau air saya masukkan dalam bekas yang macam ini, okey, dia bentuk dalam bulat lah, silinder lah dalam tu. Kalau saya masukkan dalam bekas yang petak, dia akan jadi bentuk petak lah. Dia mengikut bentuk bekas yang diisi. Kalau gas, mengikut bentuk bekas yang diisi juga. Kalau cawan ni tak ada air, dalam dia gas, bentuk silinder jugalah. Kalau masukkan dalam kotak ini, okey, katakan gas, bentuk ni macam ni, kuboid, bentuk kuboid lah dia. Dia akan ikut bentuk bekas yang dia masuk. Itu segi bentuk. Ciri kedua kita lihat sifat adalah jisim. Jisim maksudnya bila kita timbang, tetap je. Okey, jisim tetap. Kalau dia adalah let's say 100 gram, okey, kita ubah alat lain pun macam mana pun dia tetap 100 gram. Kalau cecair pun jisim dia tetap. Tapi kalau gas dia boleh berubah. Tapi segi gas tiada jisim tetap, dia mesti boleh berubah. Isi padu pepejal tetap ke tak? Tetap, sebab macam ni. Macam mana kita nak tekan dia lagi rapat? Zarah-zarah diskrit ni dah tersusun rapat dalam tu. Tetaplah isi padu dia. Keadaan jirim bagi cecair pun, kalau saya masukkan air dalam ni penuh, dia punya isi padu tetap. Kalau bekas petak pun, bekas kuboid ke, bekas kubus ke, kita masukkan, dia tetap je dia punya isi padu. Berbeza dengan gas, okey, dia akan mengikut isi padu bekas, sebab kita boleh tekan dia bagi dia rapat. Tekan bagi rapat. Saya tengok ni tak eksperimen kalau tentang dia punya tu, dia tak terangkan di sini, ya. Okey, saya cadangkan awak ambil syringe. Tahu syringe? Picagari yang bagi adik ubat tu. Most of you kat rumah ada, ada. Ataupun yang lebihan adik. Kalau tak ada sekarang, later kalau siapa pergi klinik ada syringe kan, dengan untuk makan, pak adik makan ubat cecair. Okey, so katakan awak ambil 10 ml, awak sedut 10 ml, tutup hujung syringe tu. Okey, katakan ni syringe. Awak tekan dia tak akan berubah jadi 10 ml. Tetap 10 ml, dia tak berubah. Sebab dia cecair. Okey, air cukup lah nak buat testing. Okey, kalau tak nak bagi clear, buat air sirap sikit masuk. 5 ml ke apa, masukkan, dah masukkan, dah tarik syringe tu sampai 5 ml, tutup ujung dia, kemudian tekan, dia tak akan berubah, dia tetap 5 ml. Okey, sekarang tekan dia punya bahagian belakang tu terkeluar semua air. Okey, kemudian awak adjust bagi dia punya adjust gas saja, tak ada apa-apa dalam tu. Katakan 10 ml. Awak tutup bahagian satu lagi, awak tekan.
Tekan tengok dia buka, dia boleh kurang 10 mil. Taklah banyak sangat. Kalau tekan yang kuat sangat dia boleh, tapi macam tenaga awak mungkin sikit je kurang, tapi dia kurang berbanding dengan air tadi. Sebab macam mana? Isi padu mengikut isi padu bekas. Okey. Dalam pada itu akan menerangkan tentang kebolehmampatan. Tadilah yang saya eksperimen yang syringe tu. Sebab isi padu pepeja adalah tetap, so tak boleh dimampatkan. Tak boleh nak, kalau apa ya, kalau sebongkah kayu tu awak nak mampatkan rapat jadi kecil lagi tak boleh. Kalau ketuk dengan penukul dia pecah. Kalau besi seketul akan besi nipis. Awak nak jadi kecilkan dia dengan cara nak mampatkan dia dengan cara mengetuk, dia tak boleh. Dia akan tetap sama, tak boleh mampat. Dot editing dia boleh lah berubah bentuk, berubah sikit lah, dia jadi flat sikit, jadi rata sikit, nipis sikit. Tadi tebal, nipis, tu je boleh, tapi tak boleh dia mampatkan. Cuma berjaya kalau besi tadi adalah untuk susunkan jadi zarah dia jadi rapat sikit dan ke tepi sikit. Situ je lah. Okey, kalau cecair, kebolehmampatan isi padu tetap juga kan, tapi boleh sedikit saja dimampatkan. Untuk fizikal ni susah sangat-sangat, sikit sangat sukar dimampatkan. Boleh sikit sangat. Tapi kalau gas tadi tu kan, yang tentang isi padu dia boleh berubah, dia kurang tadi, dari 10 mil dia kurang sikit tu, kebolehmampatan boleh dimampatkan kalau gas. Easy example is awak punya gas kat dapur tu untuk masak. Asal je keadaan gas. Tapi bila masuk dalam silinder untuk masak yang warna hijau tu, kalau Petronas, kalau Esso merah rasanya, apa lagi kalau adalah yang lain-lain. Okey, apabila dia masukkan dia dalam keadaan cecair, dia boleh dimampatkan sampai, dia sebab dia punya silinder gas tu berat. Sebab dia kena tebal sangat besi tu supaya dia tak nak tukar, supaya dia tak tukar bentuk asal dia. Dia macam mana pun nak bentuk asal dia. Dia bila buka ada valve dia, ada injap dia bagi atas kepala gas tu. Okey, bila buka, kemudian buka gas kan, buka dapur gas tu, awak kena bunyi kadang-kadang, bunyi gas tu keluar, and dia bila ada sumber api dia menyala. So dia tukar dulu daripada bentuk cecair kepada bentuk gas. Ya, that's why dia panggil LPG. LPG, liquid petroleum gas. Okey, kita panggil gas je, nak beli gas saja. Saya ingat dulu ada seorang bibi saya, lama dah, berapa tahun dulu ya, lama sangat dah. Is it 40 years? No, tak sampai, 20 to 30 years ago. Dia baru datang Malaysia. Ibu, LPG dah habis. Ibu, LPG dah habis. Apa LPG tu? Apa dia LPG ni? Dia tunjuk saya kat dapur. Dia tunjuk tuang gas tu. Oh, dia lagi istilah dia menggunakan chemical word, bahasa kimia untuk gas yang kita panggil gas biasa, liquid petroleum gas. Dia panggil LPG. Kadang saya amazed juga, orang Indo suka guna perkataan pendek-pendek. Kadang daripada English words, kadang daripada Malay words. So that is tentang keadaan jirim dan sifat-sifatnya. InsyaAllah kita akan sambung later. Page 147 tu ada penjelasan lebih detail tentang, bukan lebih detail, dia macam summarize ataupun dia buat ringkasan balik daripada jadual 5.3 dalam bentuk yang gas warna hijau tu cecair, warna hijau tu pepeja. Dia macam bagi balik dia punya point tentang sifat-sifat antara tiga keadaan jirim. Okay, got to stop there. InsyaAllah see you during the next class. As usual, don't forget to subscribe and give me a like kalau faham.
And also share with your friends, saudara mara dan sebagainya. Make sure jaga solat 5 kali sehari. Okey, kemudian taat ibu bapa selagi tak menyuruh kepada kemaksiatan. Kemudian hormati guru-guru, mudah-mudahan mendapat keberkatan ilmu. Hormati lebih tua, sayang lebih muda. So that's all for today. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.